Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Mendengar Rendah bersama dengan saya Ahmad Nazri dan juga cikgu geografi kita, Cikgu Afifah. Cikgu Afifah. Ya, saya. Ini ada salah seorang anak murid cikgu bernama Amali. Dia tanya, kenapa cikgu tak tanya saya pun soalan? Kenapa cikgu? Kenapa? Sebab cikgu nak buka peluang soalan lain kepada Amalin. Ya, Amalin bersedia. Okey. Baik. Baik, kita teruskan Kita teruskan dengan bahagian pengukuhan kita lah. Soalan yang pertama. Okey, cikgu harap anak-anak murid cikgu bersedia untuk menjawab soalan kita yang seterusnya. Okey, ini soalan yang pertama. Okey, berdasarkan bendera yang ditunjukkan, apakah nama kerjasama ekonomi antarabangsa yang dapat dikaitkan? Siapa yang nak cuba jawab? Malin kalau tak angkat tangan ni, Malin tak tahulah Malin. Malin laju angkat tangan. Okey, silakan Malin. Ketiga-tiga bendera ni mewakili bendera negara kita, bendera Malaysia, Thailand dan juga bendera Indonesia. Dan ketiga-tiga ini dikenali sebagai segitiga pertumbuhan antara ketiga-tiga negara ini. Okey, dan dia juga dikenali sebagai MTGT. Okey, bagus berkeyakinan tinggi Amalin jawab soalan ni. Ya, cikgu. Okey, jom kita semak jawapan Amalin. Okey, ini adalah jawapannya dan jawapan Amalin betul. Okey, nama penuhnya adalah Segitiga Pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan Thailand. Okey, jadi diingatkan kepada murid-murid yang sertai kita pada hari ini dan juga murid-murid di rumah, pastikan jika soalan begini ditanya di soal dalam peperiksaan, okey, di dalam pentaksiran, sila tulis jawapan yang penuh seperti ini. Segitiga Pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan Thailand dalam kurungan IMTGT. Kalau mereka tulis IMTGT je cikgu, hilang markah. Kita terima jugalah, tapi sebolehnya tulis jawapannya penuh sebab kita nak buat pentaksiran. Okey. Baik, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Baik. Okey, soalan yang seterusnya. Nyatakan semula krisis sumber semula jadi yang berlaku di dunia. Okey, siapa yang nak cuba jawab? Ada tak yang nak cuba jawab antara keempat-empat? Faris. Kita ada Faris. Okey, silakan Faris. Antara krisis sumber semula jadi yang berlaku di dunia ada 4. Salah satunya ialah krisis alam sekitar, krisis politik, krisis masyarakat dan juga krisis ekonomi. Betul tak cikgu? Okey, bagus Faris. Okey, kita akan semak bersama-sama jawapan Faris. Okey, soalan kita tengok balik kepada soalan nyatakan. Okey, kalau dalam soalan maafkan saya, PT3 dah tak ada. Okey, kalau dalam soalan pentaksiran, kita perlu highlightkan perkataan nyatakan. Maksudnya kita hanya senaraikan sahaja, tidak perlu hurai panjang-panjang. Jadi cuma nyatakan krisis yang berlaku. Okey, seperti yang kita bincangkan di awal segmen tadi. Ini adalah jawapan seperti yang telah dinyatakan oleh Faris. Okey, terdapat 4 krisis yang akan berlaku jika kita tidak melaksanakan kerjasama ekonomi antara dunia. Okey, yang pertama adalah krisis ekonomi, seterusnya krisis politik, krisis masyarakat dan juga krisis alam sekitar. Jadi ada 4 krisis yang akan berlaku jika tidak berlaku kerjasama ekonomi dunia. Ya, kalau ada lebih masa baru boleh huraikan. Betul cikgu? Tidak juga. Sebab soalan, okey, kita balik kepada soalan. Sebab dia kata nyatakan semula krisis sumber. Betul. Nyatakan maksudnya hanya nyatakan. Sebab kita jangan buang masa untuk huraian panjang kalau soalan kata nyatakan, sebab nanti kita ada bahagian penulisan esei. Itu lagi. Yang tu yang kita kena hurai panjang-panjang. Ya, sebut pasal esei dia cikgu. Mana soalan esei ni cikgu? Ada, saya sediakan soalan esei untuk murid-murid kita di rumah dan juga yang sertai kita. Ini bahagiannya. Okey, untuk soalan esei kita kenali sebagai soalan kebat. Okey, apa itu kebat? Iaitu kemahiran berfikir aras tinggi. Maksudnya murid kita perlu menghurai jawapan yang lebih lengkap lah. Secara lebih jelas dan terperinci. Okey, kita akan teruskan dengan soalan kebat yang pertama. Okey, ini adalah contoh soalan kebat. Okey, soalannya berbunyi, jelaskan kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa terhadap masyarakat. Okey, sebelum saya buka peluang kepada murid-murid saya untuk menjawab, kita lihat dulu kepada soalan ini. Soalan ini menggunakan kata kunci jelaskan. Okey, jadi kalau boleh saya
praktiskan murid-murid saya dan juga saya harap murid-murid di rumah juga melakukan amalan ini. Gariskan kata kerja, iaitu jelaskan. Murid perlu menjelaskan. Jelaskan itu bermaksud murid perlu menghuraikan dengan panjang dengan memberi isi, huraian dan contoh jika dapat diberi. Okey, kita akan lihat contoh jawapan sekejap lagi. Okey, cuma saya nak buka dulu peluang ini kepada murid-murid yang sertai kita. Siapa yang nak cuba jawab untuk soalan satu? Abang Akmal nak cuba jawab. Minta maaf cikgu, saya bagi mereka dulu. Okey, boleh kita. Okey, siapa tadi? Siapa tadi? Hidayah. Hidayah. Okey, Hidayah silakan. Antara kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa terhadap masyarakat ialah dapat memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat sepertinya buruh dan jurutera. Dengan adanya peluang pekerjaan di sini, penduduk dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Okey. Itu sahaja Hidayah jawapan yang diberikan. Okey. Macam baik. tadi kan cikgu cakap, kalau soalan esei jelaskan pastikan ada isi, huraian dan juga contoh. Jom kita semak sama ada jawapan yang diberikan ni ada tak ketiga-tiga perkara ini. Betul cikgu? Okey, kalau kita lihat kepada jawapan Hidayah tadi, Hidayah ada menyatakan tentang peluang pekerjaan. Baguslah, peluang pekerjaan memang sangat berkait rapat dengan masyarakat kita. Betul. Sebab masyarakat sangat memerlukan pekerjaan. Kenapa kita perlukan pekerjaan? Untuk mendapatkan pendapatan. Betul? Jadi bila ada pendapatan, kita dapat meningkatkan taraf hidup kita. Jadi kita dapat membeli keperluan asas. Betul tak? Seperti memiliki rumah, kenderaan, makanan dan pakaian. Itu sebagai contohlah. Okey, mari kita lihat contoh jawapan yang ada kaitan dengan jawapan Hidayah, tapi kita cuba untuk menulis dengan lebih terperinci. Okey, ini contoh jawapannya. Okey, kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa terhadap masyarakat ialah dapat menyediakan bekalan buruh asing. Di situ telah mendapat 1 markah. Okey. Kemudian itu adalah isi. Kemudian kita masuk ke bahagian huraian. Hal ini demikian kerana dapat mewujudkan peluang pekerjaan kepada masyarakat. Itu adalah huraian, mendapat lagi 1 markah. Jadi dah 2 markah. Kemudian kita bagi contoh. Contohnya, terdapat masyarakat yang terlibat dalam tenaga buruh profesional seperti jurutera dan doktor perubatan. Kita bagi contoh berkaitan dengan contoh pekerjaan yang telah yang wujud di dalam dunia kita ni. Ini adalah contoh jawapan yang lengkap. Baik, kita akan teruskan dengan soalan yang kedua. Soalan yang seterusnya. Masih lagi menggunakan kata kunci jelaskan kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa terhadap ekonomi. Siapa yang nak cuba? Tadi masyarakat kan? Tadi masyarakat, sekarang ekonomi. Ada sesiapa murid yang cuba? Siapa tu? Azwa Amalin. Silakan Azwa. Kepentingannya adalah untuk melebarkan lagi sayap pasaran negara Malaysia ke negara luar. Dan selepas itu, aktiviti ekspor dan import dapat tersebar secara meluas ke luar negara. Suara dia macam boleh jadi DJ radio lah cikgu. Dapat job DJ radio. Bagus Amalin, tahniah. Amalin memang ada nyatakan tentang apa tadi? Ekspor dan import. Ekspor dan import memang sangat berkait rapat dengan perkembangan ekonomi. Mari kita lihat contoh jawapan yang lengkap tapi masih lagi ada ciri-ciri isi, huraian dan juga contoh. Ini antara contoh jawapannya. Kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa terhadap ekonomi ialah dapat meluaskan pasaran. Maksudnya pasaran kita dapat diperluaskan ke seluruh dunia. Dari segi ekonomi kan? Betul. Hal ini demikian kerana dapat memberi peluang kerjasama antara negara untuk meluaskan pasaran produk ekspor. Kalau kata ekspor tu maksudnya barangan keluar negara dan barangan masuk ke dalam negara lah, ekspor dan juga import kan. Jangan keliru pula cikgu kan? Jangan keliru. Kemudian kita lihat kepada contoh. Contohnya seperti negara Brazil mengeksport kayu balak ke beberapa buah negara seperti India dan juga China. Jadi di sini kita dapat lihat dengan jelaslah isi, huraian dan juga contoh. Dan saya pasti kalau contoh tu banyak je antara contoh-contoh diberikan, betul cikgu? Betul, banyak. Seperti negara Rusia mengekspor arang batu kan? Arang batu, betul. Itu antara contoh lainlah. Tapi terima kasih Akmal dengan soalan tu. Untuk bahagian contoh, tak semestinya murid itu perlu memberi banyak contoh. Cukup sekadar 1 contoh pun dah cukup.
Kita telah dengan satu contoh itu dah dikira sebagai contoh lah. Kita dapat bagi satu markah dah kat situ. Jadi tak perlu bagi panjang-panjang pun sebenarnya. Baik, cikgu. Jadi satu bintang untuk saya juga kan? Boleh, kita bagi satu bintang untuk Akmal. Okey. Kita akan teruskan dengan contoh soalan yang seterusnya. Baik. Okey, soalan ini berbunyi, bagaimanakah kerjasama ekonomi antarabangsa dapat menggalakkan perkembangan teknologi dalam sesebuah negara? Jadi kata kuncinya adalah bagaimana. Tadi jelaskan. Tadi jelaskan. Sekarang kita kena, dia tanya kita bagaimana. Tapi konsepnya sama. Kita perlu bagi isi, huraian dan juga contoh. Okey. Okey, baik. Siapa nak cuba jawab? Saya cikgu. Okey, silakan Khairil. Kepentingannya adalah untuk mewujudkan perkembangan teknologi dalam sesebuah negara. Perkembangan teknologi berlaku melalui beberapa kerjasama negara dalam penyediaan alatan untuk menghasilkan sesuatu produk. Okey, jadi okey dah ke Khairil, itu ke jawapan kamu. Ada atau nak tambah lagi sikit? Itu saja? Okey. Saya rasa itu sahaja. Okey. Baik, Khairil dia ada menyatakan macam pemindahan teknologi melalui peralatan untuk menghasilkan produk. Betul lah, memang kalau kita nak hasilkan sesuatu produk, kita sangat perlukan peranan teknologi. Peralatan lah khususnya kan. Okey, bagus Khairil. Okey, kita akan lihat jawapan yang lengkap. Okey. Ini jawapannya, kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa dapat menggalakkan perkembangan teknologi dalam sesebuah negara kerana perkongsian teknologi dapat diwujudkan. Okey, hal ini demikian kerana beberapa negara akan bekerjasama dalam penggunaan dan penghasilan teknologi seperti teknologi jentera dan teknologi pemprosesan makanan. Okey, jadi untuk teknologi ini memang berkait dengan produk-produk ataupun peralatan untuk menghasilkan sesuatu produk. Okey, jadi di situ pun jelas terlihat isi, huraian dan juga contoh. Ya. Okey. Baik. Okey, boleh kita teruskan? Tak boleh cikgu. Okey. Cikgu, sebelum nak pergi ke rumusan ni kan, kadang saya tertanya-tanyalah, kalau saya sebagai seorang murid yang mengambil mata pelajaran geografi ni cikgu kan, bagaimana supaya kita tak nak keliru antara kerjasama antara masyarakat, ekonomi dan sebagainya cikgu. Sebab saya pasti walaupun dia nampak macam seakan-akan sama kan cikgu, betul, lebih kurang kan, tapi apabila kita nak jawab soalan AC tu, kita tak nak murid-murid kita ni keliru antara kerjasama yang ini masyarakat ke, ekonomi ke, atau dan yang lain-lain juga cikgu. Sebab tu pentingnya bila setiap kali kamu mendapat soalan, tolong baca dulu soalan. Jangan excited lah, kita kata excited. Dapat soalan, baca satu perkataan tu dah macam okey, dah excited terus nak tulis, terus buat. Perlu baca betul-betul dulu soalan. Soalan tu dia apa orang kata menyatakan tentang apa. Mula cari dulu kata kunci, jelaskan, nyatakan, betul tak, bagaimana, ataupun ada lagi huraikan. Okey, ada pelbagai kata kunci yang kita gunakan dan kita sentiasa buat latihan dengan murid-murid kita. Okey, pastikan dulu kata kunci yang digunakan. Kemudian baca betul-betul soalan tu. Soalan tu minta tentang apa? Bertanya tentang apa? Kalau soalan tu tanya kesan, contohnya, kesan kepada apa? Kepada ekonomi, kepada masyarakat, contohnya kepada alam sekitar dan sebagainya lah. Pastikan baca dulu betul-betul soalan supaya kamu tidak memberi jawapan yang silap. Okey, berbalik kepada soalan Akmal tadi, bagaimana kita nak membezakan dengan tajuk kita hari inilah, bagaimana kita nak membezakan dari segi ekonomi, masyarakat, teknologi dan juga alam sekitar. Betul. Okey, kalau dari segi ekonomi semestinya berkaitan dengan aktiviti perdagangan lah khususnya. Itu kata kunci dia cikgu kan? Kata kunci lah, perdagangan, aktiviti jual beli, import ekspor. Yang ada kaitan dengan aktiviti perdagangan tu mesti ekonomi. Okey, kalau masyarakat pula, selalunya kita akan gunakan kata kunci seperti peluang pekerjaan. Kan? Taraf hidup. Mendapat pendapatan, kan, okey, mengurangkan masalah kemiskinan, kadar kemiskinan, contohnya begitu. Okey, kalau alam sekitar semestinya berkenaan dengan isu-isu alam sekitar kita lah, seperti masalah pencemaran, kan, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran bunyi, kan. Okey, masalah tentang apa lagi, tentang tanah runtuh contohnya, kan, banyak kejadian tanah runtuh disebabkan perbuatan manusia juga, kan. Jadi perlu faham, maksudnya kalau
Kalau alam sekitar tu berkaitan dengan alam semula jadi kita. Okey, dan itu kata kuncinya mengenai alam sekitar. Betul. Dan yang terakhir sekali tu cikgu, teknologi kan. Okey, kalau teknologi pula mesti berkaitan dengan peralatan lah, khususnya peralatan untuk menghasilkan produk. Tetapi kan bukan hanya fokus kepada peralatan. Teknologi ni idea. Okey, contohnya kita ada jurutera. Okey, tak semestinya jurutera dalam negara kita sahaja. Kita juga guna idea daripada jurutera-jurutera luar negara untuk menghasilkan sesuatu produk teknologi itu, untuk mewujudkan sesuatu teknologi. Jadi idea itu merupakan salah satu item yang membawa kepada perkembangan teknologi. Sebab saya pasti kalau sebut saja teknologi, mula akan fikir, oh, kalau teknologi dia berikan peluang pekerjaan kan? Betul. Okey cikgu, dan saya pasti cikgu boleh simpulkan apa yang kita dah belajar untuk kita punya sesi kali ini, cikgu, silakan. Okey, boleh. Baiklah, saya simpulkan tajuk yang telah kita bincangkan pada hari ini semestinya tentang kerjasama ekonomi dunia, dan kita telah lihatlah beberapa kepentingan kenapa pentingnya kerjasama ekonomi dunia. Semestinya memberi kesan kepada ekonomi kita, kepada masyarakat, alam sekitar dan juga perkembangan teknologi dalam negara kita. Sebenarnya kalau kita lihat balik kepada keempat-empat kesan ini, sebenarnya membawa kepada perubahan kemajuan dalam sesebuah negara. Sebenarnya memberi kesan kepada negara kita khususnya. Okey, jadi sama-samalah kita cuba memahami kenapa pentingnya kerjasama ekonomi dunia ke arah pembangunan sesebuah negara. Saya sokong YB. Macam YB kan? Okey, Cikgu Afifah, dari segi prestasi keseluruhan daripada murid-murid kita ni macam mana, Cikgu? Okey, baiklah. Dengan apa latihan yang telah kita buat tadi, okey, saya dapat simpulkan bahawa murid-murid kita, keempat-empat orang murid kita yang sertai kita pada hari ini dapat menjawab dengan cemerlang. Alhamdulillah. Okey, dan saya boleh memberi bintang penuh lah. 5 bintang bagi setiap murid kerana telah menjawab dengan cemerlang dan berkeyakinan tinggi dalam setiap soalan yang telah ditanya. Okey, sila beri tepukan kepada diri anda masing-masing dan dapat dah 5 bintang, takkan masam je muka je. Ya, Khairil. Okey, baik cikgu. Apa dia? Macam mana nak buat semua rujukan semua? Macam mana tu cikgu? Ada murid tanya pula kat rumah tu cikgu. Okey. Boleh ambil di portal Delima. Ya. Okey. Okey, terima kasih banyak-banyak Cikgu Afifah, dan tak lupa juga kepada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Katie Lee, dan murid-murid yang bersama dengan kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Keramat Wangsa Kuala Lumpur. Saya doakan anda semua akan berjaya dan sentiasa jaga diri. Baiklah, kita akan jumpa lagi dalam Menengah Rendah seterusnya. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Bye-bye.